daripada kebenaran dan rahmat Allah. Ni makna syaitan. Jadi syaitan ni adalah sifat. Jadi siapakah syaitan ni? Dia ada dua. Satu syaitan nama dia Al-Jin. Satu lagi Al-Ins. Al-Ins. Jin dan manusia lah. Jadi ada dua jenis syaitan. Satu syaitan jin, satu syaitan manusia. Yang kerja dia siapa? Inilah kerja dia. Menjauhkan manusia daripada mengetahui kebenaran dan menjauhkan manusia daripada dapat kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ini kerja syaitan. Antara ayat dia tentang syaitan ni, kita tengok dalam surah 6. Ni surah 6 112. Surah 6 112. Al-An'am 112. Di situ Allah menyifatkan syaitan tu apa dia buat. Secara detail jugalah. Muka surat 142. Dapat? Okay, kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins. عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Dan seperti demikian itulah kami telah jadikan. Dia Allah kata Allah jadikan bagi setiap nabi ada musuh. Jadi Allah yang buat, maka Allah tahu apa hikmahnya. Jadi iaitu ada yang apa? Syayatin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Jadi ingatlah syaitan ni ada dua jenis, satu manusia, satu jin. Apa mereka buat? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Iaitu Allah gunakan perkataan wahyu ni. Yuhi tu apa? Mereka membisik, mewahyukan. Apa wahyu ni adalah sesuatu mesej yang sifatnya diberi dengan cepat. Mesej yang diterima dengan cepat. Itu wahyu lah. Ya, wahyu yang untuk nabi, wahyu yang mana? Wahyu yang benar lah. Wahyu yang batil, wahyu syaitan lah. Jadi dalam yang wahyu zaman Nabi ni ada lagi tak? Wahyu Nabi ada lagi? Ada lagi tak yang baru? Tak ada dah. Dah habis selama masa Nabi dakwah 23 tahun. Wahyu daripada langit kepada Nabi telah berhenti. Tak ada dah. Sekarang ni yang berbaki yang masih berulang-ulang wahyu, sentiasa ada renovation, sentiasa ada perbaharuan, wahyu mana? Wahyu tu syaitan lah. Wahyu syaitan tak pernah berhenti sampai sekarang ikut zaman. Bijak dia ni nak menyesatkan manusia. Sedangkan wahyu yang datang dari Nabi dah selesai, dah sempurna dah. Itulah jalan kita. Sebab itulah benteng utama orang Islam ni. Dia kena betul-betul fokus kepada wahyu yang daripada Allah tu supaya dia selamat.
Jadi sekarang ni Allah guna kalimah yang sama, yuhi ila, seolah-olah nak lawan kepada wahyu Allah. Sebab tu kata syaitan pun seolah Allah gunakan kalimah yang sama. Gunanya wahyu syaitan ni untuk lawan wahyu daripada Allah kepada Rasul lah. Akhirnya manusia ikut wahyu siapa? Hidup dia sebenarnya dia ikut wahyu siapa? Tapi dia tak tahu. Tu kena jaga tu. Sebab tu kita kena ada ilmu, boleh banding, boleh beza kan. Jalan yang saya ikut ni berdasarkan wahyu daripada Nabi ke daripada syaitan ni sebenarnya. Kalau kita tak tahu wahyu daripada Nabi, boleh tak kita buat ada satu perbandingan? Boleh tak? Tak boleh lah. Tak tahulah. Maka kita akan rasa okey je. Itulah kerja syaitan. Nanti kita tengok ayat dia. Okey, sekarang ni. Jadi apa kerja wahyu ni? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Yang sifatnya zukhrufal qawli wurura. Zukhruf ni maknanya hiasan. Sesuatu perhiasan daripada ucapan yang dilapik dengan keindahan. Dan sifatnya menipu daya. Wurura. Jadi walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalaulah Allah menghendaki, tidaklah dia lakukannya. Tapi kerana dunia ni ujian, inilah ujian kita. Sebab itulah turunnya anak Adam kat sini. Dengan siapa turun sekali? Syaitan. Itulah ujian. Kalau tak ada syaitan, tak ada apa-apa cabaran lah. Kan? Jadi demikianlah. Allah kata apa? Fazarhum wa ma yaftarun. Tinggalkanlah wahyu macam ni. Dan apa yang mereka nak. Wahyu syaitan ni sifat apa? Yaftarun. Apa yaftarun? Dibikin-bikin. Diada-adakan. Direka-reka. Rekaan. Sebab tu kita kena tinggalkan yang reka-rekaan ni. Bahaya dalam agama ni. Kena tengok daripada yang benar-benar datang daripada Allah dan Rasul. Baik. Macam mana cara dia ni, syaitan ni, wahyu dia? Antaranya, cara dia boleh memberikan, masukkan fahaman wahyu syaitan ni supaya manusia akan ikut dan tinggalkan wahyu daripada Allah. Allah dah bagi satu pemberitaan dalam Quran. Antaranya, cuba kita tengok surah 43. 43. Ini penting. Ayat ni adalah satu ketetapan Allah yang kita memang kena berwaspada. Surah 43 ayat 36. Inilah gerak kerja dia. Ini gerak kerja dia. Ayat 36. Muka surat 492. Surah 43 ayat 36 hingga 37 tentang syaitan. Kita tengok ayat tu. Baris ketiga dari atas. Kita tengok terjemahan dia pun boleh ni . Cuba. Wa may ya'shu. Ayat mula dia wa may ya'shu an. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Cuba perhatikan Saya baca terjemahan ikut bahasa Arabnya. Perhatikan selari tak dengan makna dia dalam terjemahan lah yang mahfum dia. Jadi wa may ya'shu an dzikri rahman, dan barang siapa yang ia berpaling ataupun tidak mengendahkan. Mengendahkan kan? Dalam terjemahan ada tu. Yang tidak mengendahkan pengajaran zikri rahman tu apa diterjemahkan? Peringatan daripada apa? Allah tu yang Maha Pemurah. Siapa? Maksud dia apa? Al-Quran lah. Siapa yang tak mahu pedulikan, mengindahkan peringatan. Sifat peringatan ni mesti
Mi lah makna-makna dia. Tapi dia tak indahkan untuk memahaminya. Apa berlaku? Nuqayyid lahu syaitanan. Tu Allah kata, kami akan adakan syaitan itu untuknya. Dan lalu fahuwa lahu qarin, dia menjadi qarin untuk orang tu. Qarin ni maknanya pasangan yang rapat, penasihat yang sentiasa, kembar qarin ni. Pendampingnya. Pendampingnya. Kita kan semua ada kan? Yalah. Jadi ni qarin dia apa? Kita memang ada qarin, semua manusia ada qarin ni. Dan qarin kita semuanya lebih cenderung kepada kejahatan lah, kecuali qarin Nabi. Rasulullah pun ada qarin juga, tapi dia kata apa? Tapi Allah telah membantu aku memenangkan. Jadi qarin Nabi je berbeza dengan kita. Cumanya bezanya lah ayat ni apa dia? Ni qarin lain daripada yang sebelum. Ini lain tambahan lagi, syaitan pula. Faham Jahat punya. Yang kita punya Tambah lagi pula lagi yang lain. Dalam ayat lain sudah ada ayat lain lagi. Quran lagi banyak Qarin. Satu kali dia langgar perintah Allah, datang satu syaitan lagi. Satu kali lagi datang lagi, sampailah akhirnya banyaklah kat dia. Macam itulah. laki kita tak boleh nak lawan Qarin dia. Lagilah kan. Sebab tu lagi apa? Jahatlah. Lagi jauh daripada kebenaran. Susahlah lagi nak kembali ke jalan yang benar bila lagi ramai ni. Baik. Jadi apa yang mereka buat? Tengok Allah kata kedua Qarin ni banyak. Wa innahum. Hum tu maknanya seorang ke ramai? Jadi ramai dah. Kan? Lama kita tak nak indahkan Quran ni, kita rasa selesa je, tak rasa. Sampaikan rasa apa? Susah dia. Dia akan buat macam tu. Tengok dia buat ni. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Dan sesungguhnya mereka itu Qarin tadi yang syaitan yang ramai tu saling menguatkan tu. Apa mereka buat? Benar-benar mereka akan halang. Itu golongan yang tidak endahkan peringatan Quran ni daripada jalan Allah ni, daripada wahyu Allah. Sehingga apa? Tapi apa mereka berlaku? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam keadaan orang tu dia rasa okey je. Tak takut apa-apa pun. Nampak tak? Ramai orang kan dia rasa dia dia contohnya dia buat kejahatan ni, dia rasa macam tak ada masalah lah. Bahkan dia rasa lagi okey pula. Aku buat macam ni pun tak ada apa-apa pun. Itulah kerja Qarin ni, yang ni. Dia akan buat sampai macam tu. Sampaikan manusia tu bermaksiat kepada Allah tanpa dia rasa itu maksiat. Itulah kerja dia. Kufur semua macam tu. Tapi dia tak rasa itu kufur. Dia tak ada rasa apa. Tak rasa. Faham? Betul tak kita tak rasa banyak lah? Lelaki lah terutamanya, kita tengok TV, sahabat Nabi dulu kan. Quran kata apa? Ya aku turunkan mata kan. Kita hari ni tengok dalam macam-macam TikTok, tengok aurat banyak kan. Ada tak rasa apa? Okeylah, alih je. Relax. Tak ada sampai rasa macam mata ni nak kena bakar, tak ada kan. Itulah kerja syaitan. Dia dah buat sampai macam tu dah. Dah lama dah kerja dia. Betul tak? Sahabat Nabi ni dengar je neraka boleh pengsan. Kita bukan apa, tengok api neraka lah. Kira api neraka sedap nak makan kita tu. Tengok maksiat semua kan. Relax je, tak rasa apa-apa dah. Bahkan tengok kemungkaran, itu hal dia, ini hal saya, tak rasa apa. Sedangkan sama-sama boleh kena orang yang menyembunyi kebenaran boleh apa? Kena azab. Termasuk juga, kan? Siapa ya? Kena tempias sama. Tapi dah tak rasa, dah hilang dah benda tu. Hilang dah perasaan takutkan azab Allah tu. Begitulah kerja dia. Dia akan buat kita macam tu. Maka inilah golongan Allah kata. Sebab tu di sini Allah kata wa may ya'shu. Syarat dia apa? Jangan pedulikan Quran. Itu je. Syarat dia nak dapat bagi jadi Qarin syaitan yang ramai, syarat dia apa? Satu je. Jangan pedulikan Quran. Dapatlah. Siapa nak dapat Qarin syaitan ramai, jangan pedulikan Quran. Dapatlah. Itulah syarat dia. Man ni jumlah syartiyah. Faham? Man ni, ayat ni, man ni jumlah syartiyah kalau dalam bahasa Arab, dalam Nahu. Ia jumlah persyaratan. Siapa yang ikut je syarat dalam kata ni, maka tak ada masalah. Banyak syaitan kat dia. Dan dia tak akan rasa dosa pun. Lama dia tak baca Quran, lama dia tak endahkan Quran, tapi yang lain dia pedulikan, dia tak rasa salah pun. Dia gagal yang lain, dia rasa macam hidup ni sempit kan. Tapi bila dia gagal Quran, dia tak rasa apa-apa pun. Betul tak? Kita macam tu ke rasa macam ni? Begitulah ramai manusia kan.
Dia gagal dunia, dia rasa macam hidup dia dah. Tapi dia tak sedar yang sekarang ni dia sedang menuju ke satu alam yang mana ini panduan dia. Yang dia dah lama gagal. Tapi dia rasa tak? Tak rasa. Tak rasa apa-apa. Betul tak? Begitulah keadaan syaitan ni mengubah hati manusia tu sampai jadi macam tu. Baik. Sebab itulah Allah kata dalam surah yang terakhir, surah 35 ayat yang ke 5. 6 ayat ke 6. Surah 35 3 Fatir surah Fatir, cari ayat yang ke-6. Hingga ayat 7 lah tu baca. A'udzubillah. Dah, belum. Di sebelah kanan. Muka surat 435 di sebelah kanan. Baris ketiga daripada atas. Inna syaitana lakum. Ada? Jumpa? Ya, belakang betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi sesungguhnya syaitan itu adalah inna syaitana lakum aduwwun. Jadi sesungguhnya syaitan itu benar-benar musuh bagi kamu. Mana yang boleh jadi musuh ni? Syaitan tadi ada berapa? Jin? Jadi dia boleh jadi musuh secara langsung atau tak langsung. Dia secara langsung atau tak langsung sebenarnya dia boleh jadi musuh. Ini 6 je. Sebab itu kita kena sebagai nenek ke opah ke kan, ada cucu, ada anak kan, ayah, ibu, kita kena tengok saya ni sebenarnya inilah kerja syaitan ni. Dia jauhkan manusia daripada apa tadi? Quran. Kebenaran tu Quran lah tadi kan. Dan akhirnya dapat rahmat Allah tak? Rahmat Allah yang kemuncak kat mana? Syurga. Dapat tak? Tak dapat. Punca pertama sebab tinggalkan Quran. Jadi kita hari ni tengok ibu bapa kita, opah ni, cucu-cucu ni, anak ni, bapa dia dorong anak dia untuk tahu kebenaran ke ataupun anak dia seronok dengan hiburan. Dia sua yang mana? Jadi macam mana tu sebenarnya? Itu syaitan secara langsung ke tak langsung? Tak langsung. Rupanya bapa boleh jadi syaitan kepada anak dia. Sebab kerja bapa dia apa? Jauhkan anak dia daripada kebenaran. Tapi dia rasa tak? Tak, dia rasa ini bagus, seronokkan anak. Ada batasannya. Jangan sampai anaknya apa? Dia punya matlamat yang itu. Hati dia ke situ. Tapi bila kat sini hilang. Nampak tak? Itulah kerja dia. Akhirnya kita pun rasa tak perasan lah benda ni. Inilah kerja syaitan. Akhirnya manusia ni memang dia ramai yang buta Quran, betul tak? Akhirnya. Begitulah akhirnya. Kesan dia sebab itulah. Kita bagi suruh anak kita apa? Anak ni bising. Apa dia bagi apa? Bagi gadget. Bagi apa? Sebab apa? Dia sibuk dengan urusan apa? Urusan dunia yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah cara syaitan. Halus je dia buat. Berlalulah berterusan generasi demi generasi. Lahirlah golongan-golongan yang dah tak rasa apa-apa dah. Dengan ditinggalkan wahyu Allah ni. Baik. Jadi apa dia punya matlamat utama syaitan? Ni matlamat utama dia. Apa dia nak buat? Menyesatkan itu dia punya apa? Dia punya sepihan dia lah. Sebenarnya apa dia? Dia nak masukkan manusia dalam azab, dalam neraka. Itulah dia punya modus operandi dia yang paling utama. Sebab tu Allah kata apa? Sesungguhnya syaitan ni sungguh-sungguh musuh kamu.
maka benar-benar jadikan dia musuh. Kenapa? Tidak lain dia hanyalah menyeru kepada golongannya itu agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala. Golongan syaitan ini siapa? Golongan yang melupakan peringatan Allah. Tak cukup ni nak tutup ni. Satu lagi ayat. Surah 58 ayat 19. Last. Itulah golongan syaitan. Golongan syaitan adalah golongan yang melupakan peringatan Allah. Itulah golongan syaitan. Yang meninggalkan Al-Quran. Itulah golongan syaitan. Ayat 19. Ini dah penutup dia. 58 ayat 19. Itulah golongan syaitan. 544. Inilah golongan syaitan. Belah kiri. Baris Apa? keempat pada bawah. Mula dengan istahwaza. Baris keempat pada bawah. Istahwaza. Jumpa? Istahwaza. Lagi pasal. Jumpa dah? Allah kata apa? Istahwaza alaihimush syaitan. Syaitan telah berjaya mempengaruhi mereka, menguasai mereka. Lalu menyebabkan fa'ansahum zikrallah, sehingga mereka melupakan peringatan daripada Allah. Lupa nak ingat kepada Allah. Lupa yang akhirnya hidup dia nak bertemu dengan Allah. Dia lupa semua tu. Lalu apa berlaku? Allah kata, inilah golongan yang ulaika sambung. Ulaika hizbush. Ni dah jawapan tadi. Siapa hizbus syaitan? Nabi kita tanya, siapa hizbus syaitan? Golongan yang lupakan peringatan Allah, itulah hizbus syaitan. Yang tak endahkan peringatan Allah, itulah hizbus syaitan. Jadi ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Ingatlah sesungguhnya golongan syaitan itu, mereka ni adalah golongan yang rugi. Sebab apa rugi tadi? Masuk neraka. Tak dapat syurga. Apa punca? Lupakan peringatan Allah. Lupakan Quran. Kerana itulah. Dan golongan syaitan ni dia rugi sebab dia semuanya direjam. Rejam ni maknanya laknat. Laknat. Nanti kita, itu laknat itu dalam surah yang lain, surah Al-Hijr. Al-Hijr surah 15. Surah 15 ayat yang ke sekejap. Ada tak? Ayat 31. Kita tengok ayat yang ke ni. Ayat yang ke 34 hingga 35. Itu laknat. Itu masuk rajam. 15. Ayat 34 hingga 35 kot. Betul tak? 34 hingga 35 Itulah maksud rajim. Rajam ni maknanya dicela, dihina dan diazab. Muka surat 264. Jadi rejam ni dia ada dari segi rejam dari segi bentuk ucapan, bentuk al-qaul, ucapan hina, Allah hina dia, dan juga al-fi'il, azab.
golongan yang diazab. Dicela dan diazab sekali. Itu golongan yang direjam. Dua bentuk lah. Jadi ayat 34 Allah kata apa? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah cela dia. Engkau adalah orang yang hina. Pertama, keluarlah daripada syurga ini, engkau direjam oleh Allah. Wa inna alaika la'nata ila yaumid din, dan sesungguhnya ke atas engkau lah laknat daripada Allah sampailah hari kiamat. Hari iaitu dia akan diumban dalam neraka bersama dengan golongannya yang diazab oleh Allah. Jadi ucapan lah, qaul tu perkataan. Rejam ni dalam perkataan yang betul, celaan demi celaan, sentiasa direjam, sentiasa dicela. Antaranya golongan yang menyembunyikan kebenaran ni. Nanti kita akan surah Baqarah, nanti kita akan terang lagi golongan ni. Semuanya berkaitan dengan apa? Al-Quran juga. Jauh daripada Quran, itulah punca dia. Punca dicela oleh Allah, oleh para malaikat adalah kerana apa? Jauh daripada peringatan Allah, melupakan peringatan Allah. Okay, jadi kesimpulan daripada ayat ni itulah dia. Itulah kita kena mohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan yang sangat bahaya, tak kesan dia. Akhirnya ke mana kita? Tak ke mana. Jadi golongan dia lepas tu masuk. Oh, itu. Dan dalam neraka sentiasa kena apa? Dicela dan diazab. Cela azab. Tak ada yang baik pun. Kita kalau setakat kena seksa kan, tapi senyap je, okey sikit kan. Jadi kena seksa, telinga pun dengar sakit. Bayangkan kan? Yang mana lagi sakit? Sakit dalam ni ke sakit luar? Dalam dua-dua sakit. Itu maksud tu, sejam. Jadi rugi tak? Jadi maka kita kena kuatkan diri dekat dengan siapa? Mohon perlindungan daripada Allah. Terutamanya apa? Lagi-lagi bila kita nak istiqamah dengan Quran. Sebab tu apabila kamu nak baca Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab dia paling syaitan tak suka apa? Tadi kan ayat dia kan? Siapa yang jauh daripada Quran, syaitan akan jadi penamping. Oh, happy dia. Itulah golongan. Lagi kita nak dekat ni, nak belajar, nak istiqamah sampai bila ni? Lagi dia sakit hati. Dia tak suka. Maka kita kena banyak, apa dia? Ista'iz billah minasyaitanir rajim. InsyaAllah. Sampai sini dulu untuk ayat ni. Nanti kita sambung masuk Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim pada minggu yang akan datang. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.